Salam sejahtera, saya Ernest Chin Jun Shen, nombor matriks JK12793, ingin membicarakan mengenai kesedaran jenayah cyber di Malaysia. Tahukah anda bahawa penyebaran maklumat palsu merupakan salah satu kesalahan dalam jenayah cyber? Bukan itu saja, malah pelbagai jenis kesalahan yang terdapat dalam jenayah cyber. Antaranya adalah penipuan, kecurian maklumat, pengintipan, pancing data dan penyebaran virus. Menurut Majlis Keselamatan Negara, jenayah cyber merujuk kepada jenayah yang menggunakan rangkaian komputer atau peranti perkakasan atau dikenali sebagai hardware untuk mengganggu mangsa. Jenayah cyber juga menyebabkan mangsa menderita dan mengalami kerugian. Penjenayah cyber akan muat turun cara mencuri, menipu harta benda, pemalsuan, peras ugut, mengubah data-data dan sebagainya melalui internet. Hal ini bertujuan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan kepada mangsa-mangsa. Jenis-jenis jenayah cyber. Antara jenayah cyber yang popular di negara kita adalah penipuan dalam talian. Penjenayah cyber menggunakan email, laman web, bilik sembang dan laman media sosial untuk menghubungi mangsa. Ia sering dilakukan dengan tujuan memujuk mangsa untuk menyerahkan wang mereka. Antara penipuan dalam talian yang popular di negara kita ialah love scam, Macau scam dan parcel scam. Seterusnya, pencurian identiti. Penjenayah cyber mencuri maklumat peribadi mangsa seperti nama penuh, tarikh lahir atau nombor kad kredit untuk melakukan penipuan kewangan atau jenayah lain seperti memasuki atau meninggalkan sesebuah negara secara haram, melakukan pengubahan wang haram dan mengedar dadah. Akibatnya, mangsa kecurian identiti tersebut yang akan menghadapi tindakan undang-undang disebabkan identiti yang telah disalahguna bagi tujuan jenayah. Pancing data pula keadaan di mana mangsa menerima email daripada sumber yang menyamar sebagai organisasi yang sah, contohnya dari pihak bank. Email ini biasanya mengandungi lampiran atau pautan berniat jahat. Sejurus selepas lampiran atau pautan tersebut dibuka oleh mangsa, penjenayah mendapat akses untuk mengawal komputer mangsa. Ini membolehkan mereka melancarkan pelbagai jenis serangan untuk mencuri data peribadi anda, khususnya butiran perbankan. Penyebaran virus Trojan Horse. Ia sering menyamar sebagai perisian yang sah. Pengguna dipedaya untuk memuat naik dan melancarkan virus ke dalam sistem komputer mereka. Ini membolehkan penjenayah mengintip, mencuri dan menjadikan data peribadi anda sebagai tebusan serta mengawal sistem komputer anda dari jarak jauh. Antara faktor berlakunya jenayah cyber ialah peningkatan penggunaan internet. Peningkatan penggunaan internet mendorong ramai pengguna internet menyalahgunakan maklumat dalam internet untuk pelbagai tujuan tanpa mengira betul ataupun salah. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah menyebabkan siasatan terhadap jenayah cyber mengambil masa yang lama dan banyak tertangguh. Akta dan undang-undang sedia ada tidak dapat menangani jenayah cyber pada masa kini. Hal ini dikatakan demikian kerana akta dan undang-undang sedia ada sudah lapuk dan tidak seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang berkembang terlalu pantas. Seterusnya, kurang perhatian dari ibu bapa. Kurangnya perhatian dari ibu bapa untuk memantau aktiviti anak-anak dalam penggunaan internet membuatkan mereka mudah menjadi mangsa kepada jenayah cyber ataupun sebaliknya. Sikap ibu bapa yang mementingkan diri sendiri hanya akan merugikan mereka. Kekurangan pendidikan dan kesedaran dalam kalangan masyarakat juga merupakan salah satu faktor berlakunya jenayah cyber. Terdapat segelintir masyarakat yang terlibat dalam aktiviti jenayah cyber ini tidak menyedari bahawa perbuatan mereka seperti menggodam, mencuri maklumat, menyebar virus dan menghantar mesej palsu adalah satu jenayah. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang cetek pengetahuan mengenai internet sehingga mudah dipedaya oleh penjenayah dan menyebabkan kerugian. Seterusnya, sikap individu yang sukar dikawal.
Sikap individu yang inginkan keseronokan dan ingin mencoba sesuatu yang baru, terutamanya golongan remaja, menyebabkan mereka cuba untuk mengaplikasikan kemahiran mereka dengan cara yang salah, seperti penyebaran virus, pengintipan, mencuri maklumat, dan menggodam komputer. Hal ini menyebabkan ramai masyarakat yang kurang pengetahuan mengenai media massa tertipu dengan individu yang tidak bertanggungjawab. Tambahan pula, individu yang melakukan jenayah cyber ini bermotifkan keuntungan. Kesan jenayah cyber. Antara kesan-kesan jenayah cyber adalah seperti kerugian harta benda dan kewangan, mengalami tekanan emosi, maklumat pribadi tersebar, kehilangan sumber pendapatan, mangsa malu dan takut berdepan dengan masyarakat, serta secara tidak langsung ia mencemarkan imej negara. Antara langkah-langkah bagi membendung jenayah cyber adalah dengan memberikan kesedaran kepada masyarakat. Kempen melalui iklan di media cetak maupun digital perlu diperluaskan dan mencapai seluruh ahli masyarakat, terutamanya yang mempunyai pengetahuan cetek akan penggunaan teknologi. Selain itu, mengkaji dan mewujudkan undang-undang cyber. Isu keselamatan cyber kini menjadi topik tumpuan masyarakat khususnya di dalam media sosial. Pihak kerajaan seharusnya mengumpulkan pakar-pakar teknologi dalam mencari buah fikiran agar sebuah rangka undang-undang dapat diwujudkan dalam mencegah jenayah cyber. Hukuman bagi kesalahan melakukan jenayah cyber haruslah setimpal. Seterusnya, memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan cyber. Hampir setiap golongan masyarakat kini mempunyai gadget dan telefon pintar sebagai kegunaan harian. Walau bagaimanapun, etika dan cara penggunaannya masih memerlukan pendidikan agar masyarakat dapat menggunakan gadget dan telefon pintar dengan betul. Institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti adalah tempat permulaan dalam membentuk generasi yang berilmu pengetahuan dan mampu menjadi pengubah masyarakat. Di samping itu, pentingnya kerjasama antara bangsa. Jenayah cyber seringkali melibatkan unsur-unsur lintas negara. Oleh itu, kerjasama antara bangsa dalam mengatasi masalah ini adalah penting. Negara-negara perlu bekerjasama untuk menukar maklumat dan pengalaman mengenai cara menghadapi jenayah cyber. Contohnya, Europol di Eropah telah berjaya menggabungkan sumber daya dari pelbagai negara untuk mengesan dan mengekang aktiviti jenayah cyber secara berkesan. Seterusnya, penambahbaikan keselamatan dalam talian. Platform-platform dalam talian perlu mengambil langkah untuk meningkatkan keselamatan pengguna. Ini termasuklah melindungi maklumat pribadi pengguna, pengesahan kata laluan melalui 2 kaedah, dan sistem keselamatan yang lebih baik. Contohnya, platform perbankan dalam talian boleh memperkenalkan langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahawa akaun pengguna tidak mudah dicuri oleh pihak yang tidak sah. Apa yang perlu anda lakukan jika menjadi mangsa kepada jenayah cyber? Pertama sekali, segera menghubungi agensi penguatkuasaan seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM, dan MyCert Cyber 999. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden seperti nombor akaun perbankan atau slip deposit dan segera membuat laporan polis dan juga kepada Bank Negara Malaysia. Jika seseorang yang tidak dikenali menghubungi dan meminta butiran pribadi anda, jangan diendah permintaannya. Segera mendapat nasihat orang di sekeliling atau daripada ahli keluarga anda bagi mendapatkan kesaksihannya. Jangan klik sebarangan pada pautan atau aplikasi yang tidak sah bagi mengelak terjerat dalam mangsa jenayah cyber. Sampai di sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton. #StopCyberCrime. #tidak pasti jangan kongsi. Terima kasih.